Ini kitab Penawar bagi hati, muka surat 9. Surat 9, perenggang yang kedua. Perenggang yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu bandingnya seperti makanan. Seperti ini setengahnya memberi manfaat, setengah perkataan yang didengar itu memberi manfaat, dan setengahnya memberi mudarat, dan setengahnya penawar, dan setengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Dan ketahui olehmu bahawanya perkataan yang didengar itu dibandingnya seperti makanan. Bandingan seperti makanan ni, pada pihak mana kata serupa-serupa ni? Dia seperti ni, dia tashbihkan. Dia tashbih buat serupa, buat banding. Dia nak serupa, nak banding ni, dia kena ada, dia panggil wajah syabah. Wajah syabah ni jalan serupa tu kuk mana? Dia kena ada wajah syabah, kena ada jalan serupa tu kat mana? Jalan serupanya mana? Setengah daripada kita yang dengar tu beri manfaat. Sama juga kita makan. Ada kita makan tu beri manfaat. Tu tepat serupa dia. Dan setengah perkataan yang kita dengar tu memberi mudarat. Makanan gitu juga. Ada bawa mudarat. Dan setengah perkataan tu penawar. Dan setengahnya racun. Sama juga dengan makanan. Makanan ni kan ada hak jadi penawar, ada hak jadi racun. Gitulah. Jadi perkara yang kita dengar ni jadi macam makanan. Ada beri manfaat, beri mudarat, jadi penawar, jadi racun. Jadi sebab tu terdahulunya pengarang mengatakan kita kena sungguh-sungguh jaga pendengaran kita. Jangan duk dengar perkataan-perkataan yang keji-keji, yang sia-sia. Sebab apa bila kita dengar sangat perkataan-perkataan yang keji sia-sia ni, dia jadi bawa banyak kepada mudarat lah. Yelah, walaupun kita duduk sejik surah sekalipun, sejik surah pun kadang-kadang satunya orang yang suka berkata-kata. Ini satu perkara di sini. Kita pula suka dengar orang berkata-kata. Suka tak ada telinga. Dianya pendiam. Tapi bunyi kau cakap kau pergi spam lalu. Ada spam lah tau. Spare lain, tayar spare tu panggil spare tau. Dia bunyi gitu sikit, bunyi spare gitu. Nyepeng juga tu. Dia bukan banyak mulut orangnya, tapi dia dengar tengok duduk sembang je, dia pergi duduk situ. Ni kadang-kadang majlis surah juga, kadang-kadang majlis surah ni dibuat benar tempat untuk berbual-bual. Kutip derma buat tempat untuk bersembang. Ada juga orang derma. Lepas tu dia bersembang situ. Ni kita tukang dengar ni pula, ni tukang dengar ni. Hak kita dengar ni ada hak manfaat, ada hak mudarat, ada hak jadi penawar, ada jadi racun. Gitu. Jadi kita ni kena dengar perkataan yang jadi manfaat sudah lah. Kalau nampak melarat dah tu, kita pun balik jadi. Sebab apa? Sebab kita dengar tu akan masuk ke dalam hati. Kalau hak penawar, jadi penawar hati kita. Tapi kalau hak racun, jadi racun hati kitanya. Ni hak perkataan kita dengar ni, kata pengarang dia banding seperti makanan.
buat bandingan tempat kata serupa ni dipanggil wajah syabah tadilah. Sebab nak kata serupa ni kena ada jalan serupa walaupun sikit. Mung ni serupa rima, serupa rima kok mana orang dengan binatang serupa betul bekeng. Ada mana dia buat banding serupa tu mesti ada jalan serupa, dia panggil wajah syabah, mesti ada jalan serupa. Baru boleh buat bandingan tu. Tapi kalau serupa sangat dia panggil tashbih baligh, serupa sangat dibuang benda seperti. Mung ni rima, rima tu mana seperti nah, ada tashbihnya mana, seperti tu mana, tak ada seperti-seperti dah. Mung ni rima ataupun ni mung ni lembu Allah lembu benar, bukan seperti lembu tu sebab bodoh sangat. Mana kalau serupa tu serupa sangat, seperti tu dibuang. Dibuang. Mana mung rima, mung lembu. Segitu. Mung ni kata kau orang rima, aku banding. Dah mudah banding, mung kata rima lalu saat ni tu. Tu panggil tashbih baligh. Mana serupa ni serupa sangat-sangat, tak payah buat seperti dah. Sebab apa? Bekeng dah lalu. Rima dah. Sedek gitu. Kan rima kan terekang. Ni pun gitu juga. Dia bekeng nak terekang saja je. Tak ada nak mikir dah. Rima dia ni. Gitu. Mana apa? Nak buat banding ni mesti ada. Mana tempat serupa? Hak kata perkataan kita dengar dengan makanan serupa kok mana? Makanan kenyang. Hak kita dengar tak kenyang-kenyang. Serupanya betul mana? Setengah perkataan yang didengar tu memberi manfaat. Sama macam makanan. Dan setengahnya memberi mudarat. Dan setengahnya penawar. Dan setengahnya racun. Sama dengan makanan. Ada makanan yang beri manfaat, ada makanan yang memberi mudarat, ada makanan yang menjadi penawar, ada makanan yang jadi racun. Kalau kata makanan yang beri manfaat, kalau kata makanan yang beri mudarat, kalau kata makanan ni jadi penawar, makanan ni jadi racun, itu semua dipanggil isnad majazi belaka. Ayat sama dah. Itu hanya percakapan sanda kepada asbab zahir. Yang an-nafi' yang beri manfaat Allah, ad-dar ibn mudarat pun Allah, makhluk tak bekas sama sekali. Dia kata makanan ni beri manfaat ni, makanan ni beri mudarat ni, makanan ni jadi penawar ni, penyakitmu ni comel ni penawar ni. Dengan penyakitmu makanan ni racun, lalu bisa lah jawapan dia. Itu hanya panggil percakapan sanda kepada asbab. Pegangan kita tetap dah. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata perkataan yang kita dengar ni seperti makanan. Bukan seperti makanan, lebih daripada makanan lagi. Bahkan berkekalan perkataan itu dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Kata seperti tadi ni, tapi kena-kena lebih hak perkataan lagi. Hak kita dengar tu lekat dalam perut kita, dalam hati kita lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Hak kita dengar ni kadang-kadang siapa ke mati kita ingat. Ni racun belaka ni racun. Jadi guana sebenarnya dia jadi tak berapa ni. Tak berapa molek apa, ada masalah gapo sebenarnya? Ada masalah gapo? Tengok dulu dia kata kita dulu. Bila dulu? Masa muda-muda dulu dak bini lagi dulu dia kata bila tu. Lah ni beranak bercucu. Kawan tu kata sebelum bini yang meritu. Oh dia ingat lagi. Ni. Hak perkataan kita dengar tu. Ni duduk ada hati ni. Ni, tengok dia teringat dia kata. Tengok muka dia teringat dia kata. Tengoklah dekat. Lekat lebih lama daripada makanan lagi. Tu mana? Kalau kita ni kata ya ke dak. Dan kita tersinggung dengan perkataan dia tu, perkataan tu kadang-kadang bisa pun. Ya kan perkataan ni kadang-kadang yalah. Kita pendengaran kita dengar pelik-pelik, berasa ingat sama-sama. Kita hok tu bik perkataan ni gak buat dak heran aje. No, buat dak heran aje kita ni.
Time kita nak kata, kita kata ikut kehendak kita. Time kita kena kata dia orang, barulah. Tu kita pesen kita gitu lah tau. Pesen kita pesen gitu. Kalau orang kata, tapi kalau kita kata kat orang, bebas-bebas je. Kalau sebut gapa-gapa, mudah pulak dia terasa. Oh ni susah balas ni. Jadi orang apa? Kira hati dia je. Hati orang tak kira. Hati orang dipelepah je. Adalah orang-orang yang seumpama begini. Mana hak perkataan didengar tu kadang-kadang berkekalan lebih lama daripada perkekalan makanan dalam perut. Kerana makanan itu hilang ia dalam perut besar. Perut besar hilang dengan tidur. Dan umpamanya dengan tidur, dengan umpamanya berehat, kerja. Kan dah kerja kan, hilang makanan dalam perut. Dia gitu. Mana cepat hilang makanan dalam perut. Sebab itulah sekejap-kejap lapar. Kejap-kejap lapar. Jadi hak makan dalam perut besar. Perut besar dipanggil maidah. Maidah tu perut besar lah. Jadi hak dalam maidah dalam perut besar ni hilang dengan tidur dan umpamanya. Dan terkadang berkekalan ia makanan di dalam perut berapa hari. Berapa hari hilang dalam perut. Kemudian hilang dia dengan makan pecahar. Pecahar, yakni julak. Allah, julak mana? Hak ni hak lekat lama dalam perut ni. Salah makan pecahar dipanggil. Alat pelembut makanan dalam perut. Jadi dia salah makan. Jadi nak keluar ni dia pun makanlah julak biar keluar habis. Mana keluar ke tak? Tak kita salah makan hak keracunan. Keracunan panggil dah. Hak keracunan tu kan. Jadi perut ni jadi selagi makan dalam perut, selagi tu sakit. Macam mana ni? Dia makan pecahar tu. Pecahar di tubuh tu julak. Julak kita kenal dah. Tak kenal julak? Julak ni bila kita makan dia akan keluar habis. Gitu lah. Ni keracunan apa? Makan julak hilang lah. Tapi kalau perkataan lekat dalam hati, nak hilang ke apa? Nak makanan ni hak hilang segera. Hak lekat lama dalam perut pun hilang juga dengan makan umpama pecahar, yakni obat yang jadi melembutkan makanan dalam perut tu lah. Adapun perkataan yang jatuh dalam hati bila kita dengar ni, maka terkadang berkekalan ia perkataan tu di dalam hati seumur hidup. Ni kata ni pak tua dia ingat pak tua dia ingat. Kadang-kadang jadi keluarga dah jadi apa? Jadi po ke, jadi birah ke tau. Jadi sabik ke, jadi keluarga pun aku dia payah sikit dia kata dah sekali tu aku akan ingat pak mati. Padahal jadi keluarga dah dia kata tak boleh nak lupa. Dia kata tu beracun sangat, tajam sangat, bisa sangat. Lepas tu kan ni sipang lah. Kalau sipang dalam hati bawa bahagia, sipang lah bawa bahagia. Dan kalau sipang tu bawa bahagia, dah kalau bahagia tak bahagia, berasa nak marah seumur, dah apa musipang. Kita sipang hak bawa bahagia tu. Hak tak bawa bahagia sipang hak apa? Buang je lah. Ni payah belakang ni. Kekal dalam hati seumur hidup. Maka jika ada perkataan jatuh dalam hati tu, perkataan yang jahat, maka sentiasa ia perkataan yang jahat tu memfitnahkan dan mendatangkan waswas ke dalam hati. Memfitnah ni makna bawa kerosakan dalam hati kita. Memfitnah ni apa panggil apa? Bawa kerosakan. Jadi bawa kita pada maksiat dan mendatangkan waswas. Hati duk cakap semua ni, duk punya pada hati. Tadilah tengok muka dia teringat. Jadi duk fitnah dalam hati kita, duduk mendatangkan waswas dalam hati kita. Hak perkataan jahat yang kita dengar tu, yang kita ingat siapa ke sama hidup tu. Bahkan bukan setakat bawa fitnah ke dalam hati,
bawa waswas dalam hati, bahkan terkadang menyebabkan ia perkataan yang jahat yang kita dengar tadi ni akan kebinasaan yang besar. Mana apa ni, sampai masa aku nak balas juga. Ada ada ni, kena je, lama dah aku duk tunggu. Ada. Ialah maknanya perkataan kita dengar ni duk fitnah ni, duduk kacau dalam hati ni, duk nak menjatuhkan kita dalam maksiat ni, duk waswas dalam hati ni. Sampai masanya kalau aku ada peluang aku balas. Tu. Akhirnya bawa kepada menyebabkan akan kebinasaan yang besar. Ni perkataan kita dengar. Apa tujuan ni? Pengarang pun nak nyudahnya, maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal. Orang yang tak berakal tak apalah, orang gila tak apa, ni aku berakal je. Berakal yang sempurna lah, semuanya berakal belaka. Ini berakal yang sempurna, bersungguh-sungguh pada melihara pendengaran dia dan segala anggota. Ini umum lah ni. Ini cerita bab pendengaran dia, sebab kita tajuk telinga. Ni pelihara ni sebelum ditanya daripada pendengaran kita dan segala anggota kita pada hari kiamat. Kita pelihara pendengaran kita pelihara, anggota lain pun kita pelihara sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Dalilnya mana? Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kullu dah, baru dah. Kullu. Kullu. Saya ni kullah. Dia kullu lah. Khabar inna kullu. Saya kullah. Sebab saya pernah baiki hak kullu ni. Orang ngaji kata, kitab kita molek ustaz. Tak ada kullah, kullu. Kena-kena hak ceritakan baru molek. Hak saya ni kullah. Hak ceritakan baru hak putih tu kan, hak saya ni kuning. Hak saya ni tak lah. Sela-sela. Sela-sela dosa ni dia rebih pula ni. Dia rebih. Ada. Rebih tepi. Rebih tepi. Duduk nak mikir nak dobik lah dalam kitab lain. Allah, malas lah ni nak nulis. Nak nulis tu lah nak dobik dalam kitab lain, maknanya ada gati. Tapi jadi malas. Jadi saya ni kullah, hak lama. Hak rumi. Kullu. Betul. Itu ini khabar inna tu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahawasanya pendengar, ini pendengaran kita, dan penlihat, ini penlihatan kita, dan hati kita. Pendengaran, penlihatan dan hati kita ni sekalian itu dengan ini pendengaran, penlihatan, hati ni sekalian itu akan ditanya daripada sekalian daripada pendengaran, penlihatan dan hati ni pada hari kiamat. Kena tanya belaka pada hari kiamat ni. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang ada dalam hati kita, semuanya akan ditanya pada hari kiamat. Jadi kalaulah kita pergi dengar perkara yang tak baik, tengok yang tak baik, hati kita bersifat dengan sifat yang tak baik, akan ditanya pada hari kiamat, mana akan kena hukum lah. Sebab itulah kita kena jaga pendengaran kita dan anggota-anggota yang lain sebelum daripada ditanya pada hari kiamat. Kena sungguh-sungguh jaga pendengaran kita. Mana kalau benda tu benda elok kita dengar, kalau benda tu benda yang tidak elok kita tak usah dah ambil dengar lah, tak usah duk cara. Kita pun pergi buat hal kita. Tambahan pula kita orang tua, malas dah. Sebab dalam hati kita ni penuh dah macam-macam, dah tak ada nak mikir dah.
Lepas tu kita mikir agama kita bekal pada mati, agama keluarga kita macam mana, gitu je. Kemudian hak masyarakat tu ikut upaya kita lah. Kalau kita orang tua-tua ni, hak cakap khabar kita ni orang ambil, orang dengar, kita nasihat. Kodok-kodok kita orang tua. Sebab kita ada tanggungjawab untuk masyarakat, untuk ummah, untuk negara, walaupun kita orang tua. Tapi kodok kita lah. Kodok kita. Mana hak tak ada pedah tu kita ambuh dah. Dengar tak ada pedah tak ambuh. Tengok tak ada pedah tak ambuh. Kita nak dengar benda molek-molek je. Kita nak tengok benda molek, kita nak cakap benda hak molek-molek je. Sebab lepas-lepas tu banyak dah yang kitanya yang akan dibentang di padang mahsyar. Kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala lah. Kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kesalahan daripada anggota kita tu membabitkan manusia, membabitkan anak Adam. Waktu mahsyar lah kita kena tunggunya. Sebab kalau membabitkan kesalahan kita dengan manusia, waktu kita kena minta maaf direct lah waktu. Kita minta maaf kerana benda lama-lama kita pun tak ingat dah. Jadi hak akan datang, kita jaga molek. Sebab banyak dah kitanya hak lepas-lepas dah kesalahan-kesalahan kita, terutama sekali kesalahan kita dengan manusia. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Hak lidah lah anggota yang paling besar manfaat, yang paling besar mudarat. Nak masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di antara perkara yang menyebabkan batal Islam hak paling banyak adalah percakapan lidah juga. Hak lidah lah hak paling besar manfaat, paling besar mudarat. Nak cerita benda baik pun lidah, nak cerita benda jahat pun lidah. Dan juga lidah ni kesalahan dia banyak membabitkan anak Adam dengan mengumpaknya kita, dengan mengkejinya kita. Semuanya mari daripada lidah belaka, yang mana dosanya berkait dengan sesama kita. Mari daripada berkaitan dengan lidah. Fasal yang ketiga, 27 fasal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.